pagi? Pagi. Pagi, Alhamdulillah. Semua sihat Alhamdulillah. Okey semua? Okey. So toleh kiri kanan, tengok orang okey? Ada orang sebelah? Ada. Ada ni Okey. Hafizah ha. Ada Baik ada kau Fiza. Kau jangan di bawah mana Fiza? Laki kau tu sekarang di luar dugaan. Ya, Yasin. Okey Yasin. Dah habis dah masuk gua keajaiban Surah Kahfi mesti habis bagi settle punya. Kalau baca daripada pukul 7.20 habis sembahyang maghrib tu, pukul 8 sepatutnya dah habis dah surah Kahfi. Okey, Yasin lagi cepatlah 10 minit je Yasin. Okey, untuk mulakan majlis, jom kita baca Fatihah. Kita hadiahkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang kita sayang, pada mak ayah especially, dan pada kawan-kawan kita lah yang ada dekat dalam ni, sebab malaikat sedang menjaga kita sekarang ni, insyaAllah. Okey, dan mereka-mereka yang di luar, insyaAllah kita tunggu lagi mereka masuk. Alhamdulillah dah ada 11 orang. Okey, cukup. Alhamdulillah 11 orang, lebih 10 orang dah. Kuat dah tu, grup kita ni, kuat dah. Okey, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, so kita dah terlewat 5 minit. Jadi Kak Azhar nak terus serahkan pentas kita ni kepada kita punya leader hebat, okey. Puan Salma Jamil, dipersilakan. Okey, silakan Kak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Pagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ni kita ni nak santai-santai je Kak San. Kita nak apa? Seperti mana yang you all tahu hari ni Kak San nak bincangkan tajuk 3 konsep 5 langkah. Seperti mana yang kita tahulah artinya semua pun dia maklum apa yang kita perlu buat bila kita join dengan Forever. Alhamdulillah tahniah kerana memilih Forever sebagai pilihan utama kita lah. Tajuk yang Kak San nak bentang malam ni adalah 3 konsep 5 langkah. Okey. First thing Kak San nak beritahu kenapa. Kenapa Kak San memilih Forever. Sebab sebelum ni sebelum Kak San kenal Forever, Kak San dah buat bermacam-macam bisnes lah. Bermacam-macam bisnes dan macam-macam cara macam mana nak apa orang kata terpaksa bersusah payah lah untuk nak kenalkan produk pada customer, pada prospek. Lepas tu macam mana nak kita nak mantapkan lagi apa memang susah sangat. Kak Asal sebelum ni dah macam-macam kan bisnes buat kan, tapi bila Kak Asal jumpa dengan Forever ni, Kak Asal rasa macam memang rasanya lah. Ni yang nak dia apa ni? Nak Kak Asal nak bagi tahulah apa yang macam mana nak bentangkan 3 konsep 5 langkah dalam Forever ni yang boleh buat kita senang lah ni lah. 3 konsep ni adalah 3 konsep ni lah yang membezakan SLT dengan MLM yang lain yang ada di luar, di pasaran luar lah. Next. Okey.
salah satunya dalam tiga konsep yang pertama ni tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Jadi kita senang untuk kita nak dapatkan keuntungan yang besar lah. Macam bisnes Kak Sai yang dulu kan, Kak Sai buat contohlah, Kak Sai contohkan ni. Ini Kak Sai akan terangkan secara rambang ni tahu 3 konsep ni sebab Kak Sai nak lebih pada 5 langkah nanti kan sebab hari apa. Macam konsep pertama ni tiada orang tengah. Macam Kak Sai dulu sebelum Kak Sai masuk Forever, Kak Sai masuk buat bisnes yang macam-macam tu, dia ada orang tengah tau. Bila dia ada orang tengah, jadi kita ni keuntungan yang kita dapat ni tak banyak tau, sikit. Sebab apa? Keuntungan tu lebih pada orang tengah kan. Kita cuma dapat sikit je lah. Contohnya kalau macam Forever ni, kita ada ladang sendiri, kita ada kilang sendiri. Sebab tu dia boleh bagi keuntungan yang besar pada kita 70% keuntungan pada kita lah. Sebab dalam dunia ni satu-satunya syarikat yang dapat memberi keuntungan yang besar cuma satu kaki bayar habis tu cuma Forever je. Dia tak macam MLM yang lain tu. Dia ada orang tengah, daripada orang tengah ialah macam dia tak dapat lah, kita tak dapat untung yang banyak lah. Sebab ini Kak saya rambang je tahu sebab Kak Asal nak lebih tumpuan pada 5 langkah nantinya. Okey, next lah. Okey, ni yang kedua, tak ada. Yang kedua ni, konsep yang kedua tak ada poin-poin, tak ada PV. Bila ada poin-poin ni, kita penat tau. Sekarang ni you all semua, nak poin ke nak duit? Nak poin ke nak duit? Sebab kita nak senang, kita nak cepat kaya, kita kena ada duit. Bukannya ada poin kan. Bila poin tu akan mengecilkan tau. Poin akan mengecilkan bonus kita. Dia macam tu. Jadi ni nanti kalau macam rasanya you all semua dah sedia maklum dengan konsep ni, nanti kita akan bincangkan dalam Q&A lah. Okay, next. Konsep yang ketiga, tiada pairing. Macam yang bisnes Kak Asal yang dulu tu, yang lama, dia ada sistem pairing tau. Bila sistem pairing, bila tak macam ni kan, kalau Forever dia bayar satu kaki bayar habis. Kalau MM yang lain, kita kena buat pairing. Bila tak pair, bonus tu kita tak dapat. Jadinya rasa macam penat lah kita kan. Okey, sekarang ni penekanan Kak Asal itu konsep tadi. Nanti kalau you all macam nak tahu lebih lanjut, nanti dalam Q&A kita akan perbincangkan lagi lah. So sekarang ni penekanan Kak Asal adalah pada 5 langkah untuk berjaya di Forever. Macam yang kita sedia maklum, macam mana kita sebagai orang Islam pun kita berpegang pada 5 tiang. Macam tu juga Forever, kita ada 5 langkah. Dalam Islam kita ada 5 tiang. Macam tu juga macam Tila ada agama lain mesti ada berpegang pada prinsip apa kan. Dia macam tu. Jadi macam kalau kita orang Islam, kita berpegang pada 5 tiang. Apa 5 tiang tu? 5 tiang tu adalah solat. Solat 5 waktu kita. Kita kena jaga betul-betul solat 5 waktu kita. Macam tu juga dalam Forever. Okey, sekarang ni 5 langkah untuk berjaya di Forever. Yang pertama, senaraikan 150 hingga 100 name list nama prospek, name listing. Yang kedua, hafal GEP dalam masa 7 hingga 14 hari. Yang ketiga, guna produk. Yang keempat, sediakan tools. Dan yang kelima, setkan matlamat. Okey, next. Okey. Untuk yang sediakan macam ni, you all semua ada tak? Dah ada jadual gerak kerja FO ni? Dah.
dia ni bila dah ada jadual gerak kerja LBO ni lagi senang, lagi mudah. Kita dah disediakan dengan borang gerak kerja LBO ni, kita ikut step by step yang ada ni dalam ni lah, dalam gerak kerja ni. Dalam apa jadual gerak kerja LBO ni okey, siapa semua confirmkan yang semua ni dah ada borang ni. Borang ni semua mesti kena ada. Jadi senang, memudahkan kerja kita sebenarnya. Jom apa ni? Kita tengok apa yang ada dalam buku gerak kerja ni dalam buku ada ni. Terus gerak kerja ni lah yang 5 langkah ni. Kita ikut step by step dan Kak Asad akan terangkan secara terperinci lah daripada langkah pertama sampai langkah 5 ni. Semuanya ada dalam ni, nanti kita huraikan satu persatu. Okay, next. Yang rasa-rasa yang tak ada borang ni, cepat-cepatlah sedar cepat-cepat insaf sebab borang gerak kerja ni memang penting sangat. Ini sebenarnya gerak kerja kita. Okey, Kak Asas sekarang nak terangkan macam mana kita nak buat senarai 50 hingga 100 prospek tu. Yang pertama, kita kena listkan orang-orang yang kita sayang. Siapa orang-orang yang kita sayang? Siapakah orang-orang yang kita sayang? Contohnya macam adik-beradik, ipar-duai kita, makcik, pakcik, saudara mara kita, kan? Itu semua listkan. Listkan satu persatu apa semua. Ada orang kata bila disuruh listkan nama 50 hingga 100, selalunya diorang kata alamak ramainya, tak ada kawan. Dia orang kata kan. Tapi kita kena ni baliklah. Dalam pada ialah kita kan ramai adik-beradik. Adik-beradik kita. First hari tu kita kena listkan nama adik-beradik kita. Adik-beradik kita yang mana dah kahwin dah ada ipar-duai, kita dah ada ipar. Saudara mara apa semua tu kita listkan. Orang-orang. Listkan nama orang-orang yang kita sayang. Okey. Yang kedua, jiran-jiran kita, jiran setaman, jiran sekampung, jiran satu sekolah dulu. Kita sekolah, yelah mungkin kalau tadika tu memang tak ingat lah. Tapi kawan-kawan masa sekolah rendah, sekolah menengah, kan? Mungkin kawan-kawan masa kat universiti. Dia macam tu. Lepas tu kawan-kawan kerja. Mungkin kita boleh, kalau satu ketika dulu kita sekolah, kita ada cikgu. Cikgu tu pun boleh dijadikan prospek kita. Cikgu tu pula macam-macam cikgu kan. Ada yang cikgu ialah daripada sekolah, mungkin sekolah menengah kita ada cikgu, sekolah rendah pun kita ada cikgu juga. Itu pun kita boleh listkan nama diorang tu lah. Contohnya kalau yang mana pergi rajin ke masjid, kawan-kawan yang sama-sama jemaah kat masjid tu apa semua pun kita boleh juga listkan. Lepas tu kalau macam Kasar selalunya kan kita ada grup anak-anak sekolah kan. Jangan pula kita kita ambil nama dia orang daripada grup anak-anak sekolah tu pun kita boleh jadikan prospek. Masukkan dalam list nama ni lah. Antara list nama prospek yang kita boleh rainbow nantilah. Selain daripada tu, kita boleh juga dapat list prospek ni. Contohnya kalau kita ke mana-mana, kita berjalan tu kan, kita jumpa orang, kita rasa gerak macam kita terjumpa ke kita apa, kita boleh juga listkan. Manalah tahu kan, satu hari nanti dia akan jadi kita punya fighter kan. Lagi satu, Kak Hasan nak ingatkan, masa kita buat list ni kan, jangan sekali-sekali kita telik nasib tau. Bagi peluang pada semua orang.
Bagi peluang pada semua orang. Maksudnya macam mana tahu yang kata, faham tak maksud Ghazal? Jangan pilih nasib. Tak payah pilih-pilih lah. Tak payah pilih-pilih. Ada kadang-kadang kita tengok orang tu, boleh ke dia ni buat? Nak ke dia, kita join? Jangan Oh, tu sama telik nasib. dia Awak jangan. lah nak duduk itu. Kita beri peluang pada semua orang, pada semua kenalan kita untuk kita sharekan manfaat produk, untuk kita masukkan nama dia dalam list prospek kita lah. Okey Kak, faham. Okay, next. Yang kedua, hafal GEP. Tahu kan? GEP tu adalah jantung dalam Forever. Hafal GEP ni maksudnya kita kena tahulah. Kita kena tahu yang apa? Pertama sekali semua orang dah ada ke belum buku GEP? Ini buku Dah. kalau tak ada cepat-cepatlah sedar, cepat-cepatlah insaf. Sebab buku GP ni sangat-sangat penting. Kalau kita tak ada buku GP, macam mana? Macam mana Nak kita beli, nak Kak, saya tak ada Kak. Nak beli kat mana Kak? Saya file tak ada. file GP. Ha? Kalau tak ada buku GP ni, file GP tu ini boleh beli dalam ni lah. 1 juta beli POI apa itu. Ya, dalam apa? Ini dulu Kak Asal beli masa Art of War tau. Bukan kata Datuk nak keluarkan buku baru Cik, buku tu. Ya, buku baru belum keluar ni. Ini memang buku lama lah. Jadi kalau tak ada, ni macam mana lah kita nak hafal GP, macam mana kita nak terangkan pada ni lebih detail kan. Dalam buku GP ni dia ada complete lah. Apa ni 3 faktor pilih bisnes. Oh ya, dia satu lagi. Dia complete lah. Ada 3 faktor pilih bisnes. Dia 3 konsep di Forever, demo produk, dalaman dan luaran, jenis keahlian, keuntungan, apa semua ni lah. Dan satu lagi memang kena hafal, setiap orang kena hafal GEP dari first masuk memang dah kena. 7 hingga 14 hari memang dah kena hafal GEP. Kalau tak hafal GEP ni memang nak kena rotan lah. Rasa-rasanya semua kat sini dah hafal belum GEP? Tapi InsyaAllah Kak, insyaAllah. Orang baru ada tak orang baru? Ada, saya. Boleh. Mungkin orang baru dia apa ni belum berapa faham lah kan apa tu GEP apa semua. Jadi kalau ada orang baru dia kena rajin lah lepas ni, kena rajin masuk kelas. Bila rajin masuk kelas, dia memang orang-orang yang apa ni memang kalau tak rajin masuk kelas memang tak untung lah. Dia mesti kena. Setiap orang mesti rajin hadir kelas. Dan setiap minggu, setiap hari kita sebenarnya ada kelas, penuh dengan kelas you all apa ni? Kelas-kelas yang sepatutnya kita hadir. Daripada hari Ahad sampai ke hari Khamis, hari apa? Hari Ahad jumpa hari Sabtu hingga hari Sabtu lah. Sebenarnya full dengan kelas. Jadi kita mesti tahu masuk kelas. Kalau kita nak berjaya dalam Forever, kita kena masuk kelas. Kalau kita tak masuk kelas, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak dapat ilmu, kan? Sebab ilmu yang ada dalam Forever ni, kita akan dapat dalam kelas je kita boleh dapat. Dan setiap orang tu kena kosongkan gelas. Kena kosongkan gelas, kena rajin masuk kelas, apa semua. Sebab kita ada kelas daripada hari Ahad, AUC Day, dan apa jadual kelas rasanya semua orang dah tahu hari Ahad AUC Day, hari Isnin Takoyaki. Tempeyaki tu memang kalau dia tengok macam tak penting pun, tak berapa penting tapi sebenarnya tempeyaki dengan masuk dalam kelas tempeyaki tu memang kita akan lebih ni lah. Contohnya you all tengok aja Kak Yah.
Macam mana? Kak Ayah dulu tak pandai nak bercakap. Kan? Tapi Kak Ayah memang rajin sangat. Kak Hasan memang respect kat Kak Ayah. Memang setiap kali kelas Teppanyaki hari Isnin dan Rabu sampaikan Teppanyaki bahasa Inggeris malam Minggu dan juga Teppanyaki Tamil hari Rabu. Pun Kak Ayah masuk tau kalau you all nak tahu tau. Itu betapa hebatnya Kak Ayah tau. Jadi daripada situ Kak Ayah banyak approve kan. Dah boleh bercakap, dah boleh bersuara, dah boleh ni dengan lancar. Dan first kali kelas coaching kita adalah siapa yang ni Kak Ayah kan. Kak Ayah dulu yang mendahului kita untuk kelas coaching kita. Memang Kak Hasan rasa macam terinspirasi tau. Sebenarnya Kak Hasan belum berapa berani nak bersuara macam ni sebenarnya. Tapi dengan bila tengok Kak Ayah macam tu, Kak Hasan rasa terinspirasi. Allah mak. Sedangkan Kak Ayah adalah downline Kak Hasan. Tapi bila Kak Ayah yang dulu ke depan, rasa macam memang tak ambil spring Kak Ayah. Lagi satu kadang-kadang rezeki tu lebih tau pada Kak Ayah. Sebab bila Kak Ayah rajin masuk kelas Teppanyaki, jadi setiap hari, Isnin dan Khamis, Kak Ayah mesti dapat masuk. Sedangkan orang lain tu susah sangat dia dapat masuk tau. Itu memang tercabar betul lah dengan Kak Hasan. Sebenarnya Kak Hasan memang tercabar dengan reputasi Kak Ayah sebenarnya. Steady lah Kak Ayah. Steady Kak Ayah, steady Kak Ayah. Terima kasih. Amin. Yang ketiga, kita kena rajin membaca. Sekurang-kurang pun macam kata Sifu Datuk Desmond, sekurang-kurangnya pun sebulan mesti ada satu buku. Dan sekarang ni kita buku 1 juta bukan wang. 1 juta bukan wang, macam malam semalam Sifu Fiza kata 1 juta bukan wang tu adalah buku teks forever. Dan semua orang mesti ada. Rasanya you all dah ada belum buku tu? Asal tertinggal kat bawah pula buku tu lah. Jadinya wajib setiap orang ada buku 1 juta bukan wang tu. Sebab dia dah jadi buku teks kita. Selain daripada tu, kita kalau boleh setiap bulan tu kena ada satu buku lah untuk kita baca. Supaya kita untuk tambah kita punya pengetahuan lah. Dan yang keempat, bila setiap kali masuk kelas, kena catat isi-isi penting. Perkara-perkara penting lah. Memang kena catat. Kalau kita setakat dengar je, memang kita tak masuk pun. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi, kita kena catat ni macam Kak Hasan, Kak Hasan memang setiap kali masuk kelas sipu-sipu mana tu, semua kelas sebab macam kelas-kelas yang ada tu, kebanyakannya macam kelas yang daripada BOI system, daripada sipu-sipu yang berbeza kan. Kalau AUC memanglah kita biasa, grup kita. Tapi macam dalam BOI sistem tu, sistem BOI yang sipu-sipu daripada luar tu memang ilmu dia berbeza-beza kan. Jadi, kena catat macam Kak Hasan ni. Kak Hasan sekarang dah ada 3 ke 4 buku tau. Dia untuk buku produk lain. Ini satu. Ni Kak Hasan memang rajin nak menulis. Dan lepas tu, bila kita dapat ilmu, kita kena share. Kena share dengan kawan-kawan. Kita sharekan dalam grup bisnes MZBB dalam grup besar kita. Dalam grup besar kita tu kita kena meriahkan. Kita kena meriahkan bila kita dapat sesuatu ilmu yang kata tu, kita kongsi dengan kawan-kawan kita dalam grup besar kita. Dalam grup besar kita, dalam grup asas sendiri, grup SJ, yang mana ada dalam grup SJ tu, dia bolehlah kita share. Jadi dapat macam mana ayat tu dah tak ingat dah. Ada beri dapat. Jadi kita kena praktikkan benda tu lah supaya ianya lebih bermanfaat. Kita sama-sama berkongsi manfaatnya kan. Lepas tu bila kita dah ada semua tu,
kita kena bertindak lah. Bertindak ni maksudnya ialah bila kita dah complete semua apa semua tu, bila kita dah hafal KJP, kita rajin masuk kelas, kita ni apa semua kita dah ni, jadi ada apa-apa persoalan daripada orang pun kita dah boleh nak jawab tau sebenarnya, nak boleh terangkan satu persatu apa semualah. Sampai setakat ni boleh faham tak? Boleh Kak? Okey. Jelas. Okey, next. Okey, yang ketiga guna produk. Bila guna produk ni, Kak San nak tanya, dalam sini korang you all semua dah guna sepenuhnya produk-produk Forever ke belum? Paling Dah. kurang Sudah. dah. Contohnya Sudah, macam Kak, sudah. contohnya macam ubat gigi kita. Sebelum Dah. kita kenalkan pada orang lain, kita kena guna dulu. Nanti jangan terkejut apa. Contohnya kalau kita tak guna, adalah customer tanya, kenapa ubat gigi ni hijau? Kita tak pernah guna. Kita tak tahu, kan? Tapi kalau bila kita dah guna, kita tahu. Hijau Kita dah ke? kan berbeza, ubat gigi kita warna hijau. Ubat gigi lain kat luar sana mana ada yang hijau. Semuanya warna putih kan? Jadi bila ada orang tanya kenapa ubat gigi ni hijau, janganlah terkejut pula kadang. Nampak sangatlah yang kita ni tak mengguna kan? Lagi satu, bila kita tak guna produk, kita tak tahu apa manfaat dia, apa kebaikan dia, sama ada ia berkesan ataupun tidak. Macam Kak Asal, alhamdulillah setakat ni Kak Asal dah guna hampir keseluruhan lah produk Forever ni. Jadi satu lagi macam apa ni? AVG tu kan. Kadang-kadang kalau kita tak rasa, kita tak minum, kita tak tahu apa rasanya. Tiba-tiba bila kita perkenalkan AVG tu pada customer, dia minum, dia tanya pula, kenapa rasa macam basi pula? Kan nanti kan, sebab kita tak pernah rasa kan. Kalau kita tak rasa dulu, kalau kita tak minum dulu, tiba-tiba customer kita tanya, kenapa rasanya macam basi? Jadi kita pun ikut blur pula. Nak jawab macam mana sebab kita tak tahu. Tiba-tiba orang tanya kenapa ni basi ke ni kan. Jadi kita kena rasa lah. Kita kena rasa dan kita kena tahu. Kita kena belajar. Tiba-tiba pula contohnya macam AVG tu, sebenarnya kalau ikutkan AVG tu bila seseorang tu minum, setiap individu ni tak sama rasanya kan. Ada yang pahit, manis, payau. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak tahu, tiba-tiba orang tanya, kenapa ni? Kenapa aku minum AVG ni rasanya pahit? So kita tak tahu. Kita jadi macam, iya ke? Aku minum biasa je. Padahal benda tu memang setiap orang rasanya tak sama. Kita kena tahu. Jadi kita kena rasa. Dia macam tu. Ini penting tau. Memang penting sangat-sangat untuk kita guna produk. Setiap produk tu lah. Setiap produk kita guna dan kita tahu apa tindak balasnya, apa yang kita rasa kan. Tindak balas. Jadi bila customer tanya, kita tahu nak menjawab. Kita tahu nak menerangkan macam mana dan sama ada ni lah untuk yang sebab memang setiap orang tu memang tak sama rasa dia, tapi kita boleh terangkan lah bila kita minum apa semua kan, kita boleh kongsikan testimoni diri kita pada customer. Contohnya macam Kak Sal sebenarnya, sebelum Kak Sal kenal Forever ni, mungkin yalah rasanya si Fuazah pun Kak Sal dulu tak pernah cerita pun sebenarnya tahu, sebab sebelum Kak Sal guna produk Forever ni, Kak Sal dah diuji dengan sakit saraf tau. Sakit saraf sebelah kiri badan Kak Sal memang ni lah kebas dan memang tangan tak boleh angkat lah. Jadi yang paling Kak Sal sentap sangat bila doktor kata, bila jumpa doktor, dia sebenarnya macam-macam ubat dah Kak Sal cuba dah. Pergi hospital, dah buat fizio, bekam dah buat. Lepas tu acupuncture pun Kak Sal dah buat.
tapi tak jadi apa kan? Betul. Jadi bila kat atas paling sentap, bila doktor kata, "Mah, kau jangan sampai jatuh. Kalau kau jatuh, kau meninggal." Jadi memang sentap gila lah. Jadi bila si Fuazah perkenalkan produk Forever, masa tu dia pun tak tahu pun Kak Sal sakit. Sebab Kak Sal tak pernah cerita kat orang pun. Jadi bila Kak Sal guna produk tanpa sedar, Kak Sal berangsur sihat lah. Berangsur sihat dan sejak tu lah Kak Sal terus consume dengan produk-produk Forever ni lah. Memang bersyukur sangat-sangat dia perkenalkan dengan produk Forever ni lah. Okey. Guna pakai produk ni rasanya you all boleh faham setakat ni? Faham. Okay, next. Kasal jap. Kasal. Kita dalam, kalau ada tanya, listkan, nanti kita jawab dalam Q&A. Angkat satu persatu dulu. So kalau ada persoalan, kita akan jawab dalam Q&A nanti Boleh? Boleh. Okay, next. Yang seterusnya, persediaan tools. Sediakan tools. Ni langkah cepat lah yang kita kena buat. Pertama tadi, kena ada buku GP. Buku GP kena ada. Lepas tu, buku GP wajib ada. Lepas tu apa ni? 3 kertas A4. 3 kertas A4 mesti ada. Pen, alat tulis tu biasalah. Apa kertas A4 tu gunanya untuk apa? Bila kita jumpa prospek, kita nak terangkan apa satu persatu tentang macam mana pilih bisnes, 3 konsep, apa semua tu kan. Kita kena buat catatan lah. Kita kena buat catatan, kena buat summary GP tu supaya apa yang kita sampaikan tu terus sampai ke hati customer tau. Jadi kalau kita cakap kita tak ada buat lakaran ataupun tulisan, dia tak masuk pun. Jadi untuk kalau bagi orang-orang yang tak pandai nak melukis macam nak lukis yang tambang semua tu, itu kita boleh cari dekat ni lah, Telegram channel semua memang dah tersedia lah kat situ. Tinggal print je. Lagipun kalau dekat buku GP kita ni pun ada sebenarnya, tapi kalau macam ya kita kena usahalah. Macam kertas A4 tu kita gunanya kita lakarkan macam mana untuk pilih 3 konsep, pilih bisnes apa tu. Memang kita kena buat lakaran supaya apa yang kita sampaikan tu sampai terus ke hati customer kita. Kertas, pen, alat tulis semuanya kena ada lah. Dan yang ketiga, set demo. Set demo tu memang setiap orang kena ada. Sebenarnya set demo tu kita dah ada, kalau nak satu set tu RM70 kalau silap. You all semua dah ada ke set demo? Set demo ni penting tau sebenarnya. Ada. Set demo tu yang penting tu lah. Untuk supaya bila kita jumpa prospek, kita kena buat. Sebab bila kita buat demo, set demo, buat demo dengan prospek tu memang kesan dia tu memang cepat tau. Set demo contohnya demo AVG kan dengan Maggi dengan AVG tu memang customer cepat terkesan tau. Wow, dia memang rasa memang tertarik sangatlah bila kita buat tu kan. Saya demo AVG tu. Jadi set demo tu memang kena ada. Selain daripada tu, yang kelima, borang ahli. Tapi sekarang ni rasanya borang ahli ni tak available lagi dah. Sebab kita semuanya dah register guna online kan. Kalau dulu memang kena ada lah. Kalau dulu sebelum PKP memang kita guna borang ahli ni memang kena wajib ada. Lagi senang jumpa customer terus isi borang sah-sahin apa semua. Tapi sekarang ni dah lepas sekarang ni dah tak available tu, kita dah boleh guna Forever to You kan. Lagi satu ni yang kelima tu sampel. Sampel ni sampel produk tau. Memang kita kena ada. Jadi macam sekarang ni sampel yang ada, sampel aloe vera gel, ubat gigi, MSM,
Propolis. Propolis cream. Aloe vera gel ada sampel ke? Ha? Tak. Aloe vera gel ada sampel ke? Aloe vera jelly, Oh. SMG, ubat gigi dan juga propolis cream. Aloe vera jelly sih Tila. Oke. Tu memang wajib lah, wajib ada, kita kena ada. Banting tu pun kena ada lah kalau boleh. Kalau boleh adukan lagi baguslah. Dan name card tu memang penting tu sebenarnya. Jadi kita berjalan-jalan dekat mana-mana jumpa prospek, kita boleh bagi name card, senang untuk dia kontak kita kan. Yang nombor 6 tu testimoni. Yang ke-7 YouTube dan yang ke-8 apa-apa je lah yang boleh membantu kita lah. Untuk membantu kita macam mana memudahkan kerja-kerja kita untuk prospecting lah. Yang ke-5 setkan matlamat. Setkan matlamat. Ini matlamat dalam Forever tau. 5cc club, 5cc 5cc kita kena ingat. cc adalah kunci kejayaan dalam Forever. Jadi 5cc tu kena buatlah. Sekarang ni alhamdulillah lah Kak Sar sekarang ni dah dalam Aloe Ambassador dan Kak Sar nak sangat masuk dalam Forever to Drive tu. InsyaAllah lah Kak Sar sedang berusaha ke arah tu dan Kak Sar minta doa semua kawan-kawan lah supaya tercapai segala impian kan untuk masuk dekat capai Forever to Drive tu. Lepas tu local Forever to Drive, local trip, Eagle Manager Retreat, CBM dan Global Rally. Lepas tu GLT ni yang tertinggi sekali lah dalam Forever. Jadi semua memang matlamat dalam Forever yang semua orang kalau boleh nak capai sampai dari 5cc sampai ke GLT kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua sama-sama dapat meraih apa yang kita impikan. Aloe Ambassador tu apa Aloe Ambassador ni PNM 25cc PNM. Bila contohnya 25cc tu supervisor. Kita nak capai supervisor, kita kena 25cc dalam masa 2 bulan. So bulan berikutnya tu, kalau kita nak masuk dalam Aloe Ambassador ni, setiap bulan kita kena kena solid 25cc. Setiap bulan tu PNM kita. Boleh Siti Mariam? Yam boleh faham Yam? Nak berapa bulan Kak 25cc tu? Dia daripada assistant supervisor nak naik ke supervisor, kita kena buat 25cc dalam masa 2 bulan. Faham? Lepas tu? 25cc dalam masa 2 bulan. Okey. Contohnya bulan lepas kita buat 10cc. So bulan ni kita kena buat 15cc. Betul? Jadi 25 kan? So bulan bulan 1 dalam masa 1 bulan tu kita kena dapatkan 25cc PNM. Dan bulan seterusnya barulah dia solid, dia akan masuk dalam Aloe Ambassador. Masuk solid tu konsisten berapa bulan tu Kak? Terus. Konsisten berapa bulan sehingga kita dia kalau ikutkan sebenarnya kalau nak macam mana? Selagi macam kalau yang cepat naik, contohnya bulan ni komplit. Ada orang yang dia
apa ni, selepas supervisor ni sebulan 2 bulan dia dah terus naik ke manager macam tu kan. Sebab dia gini, untuk Forever to Drive ni bulan pertama kena buat 50 cc. Sepatutnya 25 cc, bulan ni kita complete 25 cc. Okey. Lepas tu bulan depan kita kena complete 50 cc. 50 cc, 100 cc dan 150 cc kita akan naik pada Forever to Drive. Tapi kalau belum dapat capai lagi Forever to Drive tu, kita kena buat yang solid lah. Kita buat selama mana yang kita boleh sebelum kita capai ke Forever to Drive ni. Faham ke faham? Okey Kak, insyaAllah, insyaAllah. Okey. Sekarang Kak San dah habis bentangkan yang 5 langkah ni. So, kita kena yakin. Kita kena yakin bahawa Forever adalah pilihan yang paling tepat. Believe result happen over time to apa ni? Work hard, stay consistent, be patient. Yakin jadilah jutawan beriman dan kita kena yakin dan jadilah jutawan beriman di Forever. Okey, sekarang ni dah selesai perbincangan kita. So, kita buka pada Q&A lah. Kalau ada yang nak bertanya. Kak Sal. Ya. POF tu apa? POF. Touch of Forever. Task of? TOF. Touch of Forever. Oh, okey. Kalau dulu Fitila, Ya. awal-awal dulu kan, kita boleh upgrade VIP dengan Touch of Forever tu. Dia ada 24 produk untuk kita upgrade VIP. Ambil set tu untuk VIP. Oh, Dalam kotak tu Ya, ada ya, 24 Forever. Tapi sekarang dah tak ada. Awal-awal tahun 2019 tu ada lagi lah. okey. Terima kasih. Dalam kotak tu ada 24 produk Forever lah, daripada A sampai Z lah, semua yang ada dalam pasaran Malaysia lah. Setiap satu dia ada satu macam tu. Okay. Terima kasih. Sama. Ada lagi yang nak bertanya yang mana kurang faham? Minta maaf banyak kalau ada kekurangan, maklumlah orang baru nak pandai bercakap kan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sal. Okey, apa rasa Kak Sal cakap? Sampai tak aura tu? Aura tu sampai tak? Oh, sampai Kak. Sampai ke ubun-ubun. Sampaikan salam je kau ni. Sampai Kak. Okey, saya tanya untuk Kak Sal. Jom kita tepuk tangan sama-sama untuk Kak Sal. Bagi semangat kat Kak Sal. Tahniah Kak Sal, tahniah. Tahniah Kak Sal. Apa kata Kak Sal tak boleh bercakap kan? Semua orang boleh bercakap. Lepas ni siapa lagi? Atikah boleh, Cici boleh. Tengok. Siapa lagi? Semua dah bercakap dah. Tinggal 2 orang je lagi yang belum Cici dengan Atikah. Okey. Wan. Waktu Kak Azhar tak ada, Wan belum. Waktu Kak Azhar tak ada nanti, Kak Azhar memang tak nak ada yang, kalau boleh Kak Azhar memang tak buatlah untuk MZBB, tapi Kak Azhar minta semua orang buat untuk coaching group sendiri. Belasah je lah. Tak kisahlah ada seorang masuk pun bercakap je lah dengan seorang tu. Ada 2 orang masuk pun belasah je. Yang penting apa yang korang nak sampaikan tu dia faham.
Setiap hari kita mesti ada target untuk bagi satu ilmu kepada downline kita. Mesti kena ada target tu. Macam mana kita dapat, macam tu kita bagi. Okey? Sebab ilmu tu dia tak akan habis. Kalau korang tak ada bagi, ilmu tu tak ke mana-mana, kita pun tak boleh nak pergi mana-mana. Kita pun tak boleh nak terbang. Macam tu, okey? Alright, so Kak Zah open kepada Q&A sekarang ni. Kak Zah nampak dalam konsep, 3 konsep tadi dengan 5 langkah yang Kak Zah terangkan tadi tu, memang kalau ikutkan sebenarnya bahasa-bahasa pasar je sebenarnya Kak Zah guna tu untuk mudah untuk fahamkan. Sebab Kak Zah dah cakap dengan Kak Sal, cakap benda apa yang Kak Sal buat hari-hari. Jadi yang keluar yang apa yang diceritakan malam ni lah. Okey, tapi Kak Zan nak tekankan lebih kepada jadual gerak kerja tu. Okey, semua orang mesti guna. Hari ni siapa yang dah guna? Hari ni 1 hari bulan kan? Siapa yang dah guna ni? Gerak kerja ni. Siapa yang dah guna? Mengaku kalau dah guna. Okey, kalau siapa yang dah guna memang Kak Zan ucapkan tahniah banyak-banyak. Okey, tulis nama. Beritahu. Orang yang tak nak ikut kelas jangan dipaksa, Cici. Itu tandanya pertama dia ada 2 keadaan. Pertama dia tak nak faham pun pasal forever. Dia tak nak faham pun. Lepas tu yang kedua dia nak buat bisnes lain. Dia belum nak buka pintu hati dia lagi. Tak apa, kita next saja. Jangan mengharap kepada downline. Jangan mengharap kepada downline. Kita dapat downline kita, kita tunjuk je dia ilmu apa yang ada dalam forever. Beritahu dengan dia dalam forever ni, kau mesti kena kosongkan gelas. Kau mesti kena kosongkan gelas. Kau pandai macam mana pun, kan? Kau pangkat apa sekalipun kat tempat kerja kau, itu bukan persoalannya dalam forever. Dan persoalan dalam forever mesti kena kosongkan gelas. Sebab ilmu dia luar biasa. Ilmu dia tak ada kat tempat lain. Betul ni Wan tak ada. Betul tak Wan? Wan ada jumpa tak dekat tempat kerja sebelum masuk kerja? Okey, kita berkumpul ramai-ramai dan bacakan Fatihah. Lepas tu ada tak kita jumpa ramai-ramai, kita tanya khabar, engkau sihat hari ni? Ada tak? Ada tak? Kak Zah jumpa benda tu dekat mana tau? Dekat Jepun. Kak Zah jumpa benda tu dekat Jepun. Sebab Kak Zah jumpa satu dekat Australia. Sebab Kak Zah pernah pergi Australia. Kak Zah pergi sana memang sangat terkejut. Orang tu cuba nak mengajar kita orang yang menyelam tu. Apa benda nama dia? Diving. Diving. Dia nak mengajar kita orang ni diving tau. Dia orang boleh baca doa dulu. Orang Australia baca doa. Macam-macam cara aku tengok, pelik. Tapi pergi masuk kilang dia pun macam tu juga. Dia orang memang ada jumpa silaturahim, berpeluk dulu. Lepas tu dia orang tanya khabar dan baru dia orang mulakan dengan dia orang punya briefing. Jadi dalam forever ni, disebabkan kita ni daripada US dan kita memang dah diajar silaturahim number 1. Number 2 baru kita business. Jadi kalau jumpa orang tak nak, itu dia punya pasal. Yang kita punya pasal sekarang ni, kita yang cari pasal sekarang ni, kita kena kosongkan gelas dan betul-betul follow. Okay, so Kak Zah tekankan sekali lagi, ini baru 2 hari bulan. Ini baru 2 hari bulan. Please, tak perlu Kak Zah nak minta apa-apa sebab korang ni memang semuanya leader. Dah tahu dah untuk bulan pertama ni structure. Minggu pertama ni structure. Yang kedua, satu sisi enter. Okay, Kak Zah nak buat special hadiah lah. Kan? Siapa yang 5 sisi sebelum 15 hari bulan, Kak Zah nak bagi special hadiah lah. Korang nak apa lah? Gold bar. Okay. Nak juga. Gold bar. Okey, Tapi sebelum 15 hari bulan. Oi, serempak semua. Kan boleh sama-sama pula bersatu hati dengan Wan ni. Korang dah bincang sebelum meeting ke apa? Nak besar ni Kak. Itulah namanya silaturahim. Aku bukan bagi besar ni. Aku bagi 2 ni, aku gabungkan. Okey. Sebelum 15 hari bulan, siapa 5 sisi, Kak Zah post dulu dia punya gold bar.
sebelum Kak Azhar pergi Turki. Bayangkan. 5 gram, 5 gram. Tak kira lah. Tak kira Memang- betul ni. Serius. Jom kita fight sama-sama. Fight sama-sama 5 cc sebelum 15 hari bulan. Kak Azhar nak dalam ni ada berapa orang? 11 orang. Tadi akak kata bukan 1 sisi ke? Satu cc. Hari bulan. Menawar. Kalau Itu satu sisi, tugasan every month. Every month sebagai leader untuk 1 hingga 7 hari bulan mesti enter 1 cc personal. Okey, yang kedua Kak Azhar nak minta structure. Okey, tambahan sekali. Okey, tambahan untuk yang ketiga. Please bagi Kak Azhar vision board untuk 2022. Okey? Itu gunanya jadual ni. Jadual ni, okey, make sure dekat korang punya matlamat ni korang dah ada dah goal. Dah ada dah. Jadi tunjuklah dengan Kak Zah. Tunjuk dengan Kak Zah. Okey, Kak Zah ni gambar. Tahu tak nak buat macam mana? Tahu tak nak buat macam mana? Dah buat tapi tahun lepas punya. Kalau tak sampai lagi hajat itu, tak sambung sampai lah, lagi sambung. Tukar tarik. balik, Aduh tukar tarik. keluarkan semula dan ini Kak Zah punya vision. Kejap Kak Zah tunjuk dengan korang. Okey, Kak Zah baru siap separuh lah, belum siap habis lagi. Nampak tak? Tak. Structure. Tak Okey, nampak. buat yang macam ni tapi Kak Zah belum hantar lagi. Belum lah tu. Kak Zah belum hantar lagi kepada siapa tu? Sifu kita lah, Sifu Nolila Maskon. Kak Zah sebelum ni dia akan ni. Ni Kak Zah punya Oi, tahun lain muka dekat sini. 2022. Kejap, yang tengah-tengah tu Kak Azhar ke? Yang itu kau nampak Adik, aja adik. Lain. Lain macam impose je. Comel kan? Weh, ngigau aku malam ni. Ini aku pakai tunjuk dapur. Lah. Dia pakai fake camera tu lah. Sebenarnya tu siapa? Gadis pipi merah. Tak nampak. Wan, Wan tak nampak sebelahnya siapa? Ai. Alah Kak Sah, boleh tutup. Kaza, tapi kalau Mustang tu sama dengan dalam kepala Ika lah. Bukan Mustang tu Merc. Kak Zah tak nak Mustang. Kak Zah memang nak ambil Merc Sport. ni. Kita tunggu bulan 10 insyaAllah 2020. Amin. Amin kan. Saing. Memang nak ajak sekali saing. Kenapa 2020? Itulah. Taklah, ni Kak Zah dah 2022. dah ubah dah 2022. Tak. Oh, tukar tarik lah. Nampak dia punya ni? Dia punya nombor plat. Wow. TMU. Apa TMU? Okey. Umi ingat. TMU. Bising. Apa TMU? Tak mau you. Bagus kau bukan mau tak lagi. Sebab Kak Zah tak masuk U, so Kak Zah ambil lah TMU. Itu tak mau you lah. Allahu Akbar. Kak Zah abang Zul tak masuk U, kesian. Dia jadi orang lain ambil U, aku ambil TMU. Sebenarnya U tu UIM, UMK, UUM, USA, UIA apa semua, U semua tahun ni dah habis. U dah habis. So kita boleh pakai dia punya nombor je. Jadi Kak Zah fikir okeylah kita dua orang ni tak Kereta masuk. lain pun tak boleh pakai Macam Kak Miza kan, dia punya tu kan IIUM 2455 kan ada 2 kereta kan, nombor plate yang sama. Itu tak adalah satu tu je. Merc. Satu Merc je. Mustang je. Dan lagi satu, tu Kak Lila, Hailak. Wah, Hailak pun sama je kan nombornya. Nombor sama kereta berlain okey. Tak ada masalah pun. Oh, tapi tahun ni dah habis Dah habis tahun ni memang semuanya. Itu sebabnya kenapa Datuk Desmond tak keluarkan lagi GEP Book Smile tu. Sebab dia nak masukkan gambar-gambar yang terkini. Ika punya nombor plate TDU, tak dapat U. Tu dah habis.
Okey, kita keluar sama-sama nanti kita beraturkan dia. Wan, okey. Macam Kita cabar. Wan, Kak Sal, Tila, Ika, siapa lagi? Kak Yam, lagi siapa lagi dalam ni? Hidayah nak Mini Cooper. Kita doakan dia Mini Cooper. Kak Sal pun Mini Cooper kan? Apa nak Mini Cooper? Atika kan? Cici, insyaAllah memang korang boleh dapat punya. Percaya, Kak Yam memang boleh dapat lah. Serius, dulu pun Kak Zah tak pernah fikir benda ni. Dia macam gini, korang mesti ada vision board tu memang tak tercapai di akalmu sebenarnya. Daripada awal pun Kak Zah fikir tak tercapai di akalmu. Okay, contohnya Kak Zah tunjuk yang ni Kak Zah punya ni. Ni Macam lama. mustahil. 2021 Kak Zah tak pernah terfikir Wellfire ni Kak Zah dapat. Lepas tu Kak Zah tak pernah terfikir pun haji ni Kak Zah ambil package tapi tak dapat pergi. InsyaAllah tahun ni balik daripada Abu Dhabi insyaAllah. Kan? Sebab Abu Dhabi kita pergi hari raya. Kita pergi hari raya, kita beraya kat sana Abu Dhabi, balik tu dah raya haji kan. InsyaAllah pergi Abu Dhabi. Pergi Abu Dhabi, pergi haji. Lepas tu Kak Zah tak pernah terfikir Kak Zah akan naik belon. Hot balloon. Hot balloon. InsyaAllah 10 bulan 12 ni pergi Turki Kak Zah ambil hot balloon. Ni memang tempat honeymoon Kak Zah insyaAllah. Okay, lepas tu Kak Zah tak pernah terfikir boleh Kak Zah boleh bayar zakat. Bayar zakat. Every month 500 kan. Alhamdulillah. Maknanya kita tak pernah terfikir tapi Allah bagi benda tu sebab kita dah letak law of projection kita. Jadi korang Tokif. Bunyi bising tak? Bunyi Bukan. macam menukang. Akif. Dia membetulkan lori. Tak apa Kak, lah. tak terganggu, tak Dia dapat terganggu. lori. Jadi malam ni dia dapat lori dia buat macam tu. Okey, lepas tu macam mana nak cakap kita kena bertindak macam ni. Kak, sambung law of attraction tadi tu. Tak apalah, tak apa. Tak apa Kak. Iklan. Tak apa iklan. Nanti balik Turki dapat adik baru. Kan kata Okey. honeymoon. Nanti kata honeymoon. Kita tak pernah kita ni nak dapat result, okey, kita kena fikir. Kita kena fikir dulu, kita fikir tanpa ada alasan. Ingat kita fikir tanpa ada alasan. Kejap. Okey, lepas kita berfikir, okey, bila kita fikir tak ada alasan, kita nak buat apa-apa tak ada alasan, okey, kita akan dapat feel yang sangat happy tau. Feel yang sangat best. Faham tak? Sebab kita buat apa-apa kita tak ada alasan. Kita buat aja. Kita cakap kita nak bagi kat masjid 1,000. Kita tak fikir pun. Kita pergi masjid kita terus bagi. Suka hati orang masjid nak buat apa. Jadi feel kita tu akan datang feel yang best-best. Yang positif punya feel. So bila feel tu best, action kita akan jadi best lah. Action kita tu kita akan buat aja. Macam tu. Okay. Barulah dapat result. Dapat result tu dapatlah kita pergi. Ya Allah, sekejap Janji kau bahagialah dek. Dia suruh mak dia berhenti kot. Jangan belasah pula. Okay. Dah senyap dah. Dia cari dia punya ni kapasitor. Bapak-bapaknya sekali. Kapasitor dia. Dengan bapak-bapak Okey, sekali sekarang senyap. nampak ni. Saya cakap tadi. Okey, yang penting sekarang Kak Zan nak korang semua buat vision board. Boleh? Boleh. Siap bila? Siap bila? Tak, vision board tu nak memang dalam kita punya buku nota ke atau kena tampal ke macam mana? Kena tampal. Buat dalam PowerPoint boleh tak? Buat dalam PowerPoint. Kak Zah memang ada tampal. Dekat dalam
dalam Kak Zah ada buat dalam satu buat daripada PowerPoint, lepas tu print, keluarkan dan tampal dekat board. Okey. Okey, Kak Zah nak tanya, siapa nak benda ni? Siapa yang nak buat vision board? Siapa yang nak buat vision board? Kak Zah nak bagi percuma je ni. Saya. Mahal. Ni. Apa Jadi tu data Kak? testament ke tu? Kak apa tu? Ini maksudnya keluarga peribadi. Keluarga peribadi ni maksudnya apa vision board kita untuk keluarga kita. Macam ni lah tadi, kereta lah kita nak bayar zakat lah, kita nak apalah kan. Kita nak bayarkan hutang mak lah, kita nak bayar bil api bil air mak lah. Contohnya lah. Boleh. Okey, lepas tu untuk Kerjaya Forever ni, kita kena buat bulatan-bulatan. Maksudnya daripada contoh kita nak capai 10 cc setiap bulan. Okey, 10 cc aktif kita buat bulatan. Lepas tu lepas habis 10 cc aktif tu kan setiap bulan kan. Okey, daripada Januari to Disember. Lepas tu kita nak capai apa? Contohnya kita dah 25 cc, kita nak capai F2D, kita nak buat 50 cc. So 50 cc tu bulan berapa? 100 cc bulan berapa? Bulan berapa kita nak F2D? Itu kita panggil Kerjaya Forever. Macam tu. Lepas tu keupayaan memimpin. Keupayaan memimpin, contohnya Wan dia ada leader, dia ada fighter. So Wan nak fighter Wan tu naik ke tahap mana? Contohnya kalau untuk tahun 2022. Kalau Wan berimpian 1.5 kcc, so Wan kena ada berapa orang manager dekat bawah Wan. So budak tu dia cakap kat sini keupayaan memimpin. Apa yang Wan boleh pimpin dia sampai dia boleh jadi manager. Untuk jadi 1.5 kcc mesti ada manager dekat bawah. Macam tu. Faham? Boleh? Jadi mesti ada keupayaan memimpin. Yang tu nanti Kak Zah dah siap, Kak Zah akan share dekat grup. InsyaAllah besok Kak Zah punya vision board tu sebab Kak Miza dah tanya kan, dah sibuk nak tahu kita punya ni. Okey, lepas tu sumbangan sosial dekat sini. Sumbangan sosial ni dengan duit forever tu tak kira lah korang dapat berapa, 300 sekalipun kau nak bagi kat siapa RM10. RM10 nak bagi kat siapa? RM30 tu nak bagi kat siapa? Dia kan lebih kurang dalam 10% kan duit hasil kita kan. InsyaAllah. Tak perlu nak fikir kita nak zakat ke apa dulu, sebab kalau ikutkan zakat pun Kak Azhar punya bonus 20,000 pun dia kata belum mampu sebenarnya. Tapi nampak tak Islam punya ni kan. Kau jangan terperanjat tau Ika. Kau pergi tanya, suruh dia kira. Kalau kau dapat 20,000 kau suruh dia kirakan. Kau layak ke tak? Sebab Kak Azhar maksudnya komitmen kita pada mak, pada anak-anak. Rupanya dia bukan macam dia kira tu bila dah termasuk komitmen apa semua tu kita belum layak. Macam tu. Maksudnya tak ada duit lebihan lah maksudnya. Jadi sebaik-baiknya kita bagi je lah apa yang kita nak. Kan? Jadi mesti ada sumbangan sosial, keupayaan memimpin, mungkin kita nak bagi sekolah tahfiz ke. Lepas tu Kerjaya Forever, keluarga peribadi. Jadi Kak Zah sengaja kalau nak, Kak Zah bagi benda ni siapa yang nak, tapi make sure dia buat. Maksudnya tampalkan, pernah nampak tak Coach Lin? Dia buat menggunakan ni juga. Lepas tu Datuk Desmond Tepayaki. Nampak ni kan? So korang boleh tampal juga kat sini. Dah siap tunjuk orang Kak Zah, dah siap. Dah buat ni. Lepas tu tampalkan dekat dinding besar-besar ni. Macam tu. Macam ni. Nampak? Tampal dekat dinding. Nampak tak Yang? Nampak. Tampal ni, Kak Zah tampal mapping, Kak Zah tampal CC sebulan Kak Zah nak berapa. Ni Kak Zah minta dengan Sifu Lila, Sifu Miza sebulan kalau 30k Kak Zah mesti ada 217 cc. Lepas tu Kak Zah ada tampal nota untuk Kak Zah ingatkan pada korang apa yang sepatutnya korang buat. Macam contoh Kak Zah suka tajuk tak banyak masa, tak banyak duit, dengan tak banyak tak banyak gembira kan. Jadi Kak Zah suka tajuk ni. Jadi Kak Zah tak kat sini. Lepas tu ni
apa minggu pertama yang kita nak kena buat untuk kita punya downline, untuk dia pandai offline skill, online skill. So buat benda-benda macam gini supaya memudahkan kita sebenarnya untuk kita mendidik orang lain. Macam tu. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay, siapa yang PM Kak Azhar maksudnya dia memang betul-betul nak, dan sebelum 15 hari bulan dia betul-betul boleh fight diri dia untuk 5 sisi. Nak buat 5 sisi tak perlu nak ambil masa sampai sebulan sebenarnya. Kalau betul-betul korang follow jadual gerak kerja. Serius Kak Azhar cakap. Okey, jangan biarkan kita cakap pada diri kita, okey 2 sisi pun okey, 3 sisi pun okey. No. Itu tandanya kita dalam keadaan selesa. Percayalah sesungguhnya bila kita hidup dalam keadaan selesa, sebenarnya kita ni sangat kekurangan. Please. Okey? Buat 5 sisi untuk diri kita dan keluarga. Ingat, sebab kita nak berubah. Bila kita nak berubah, kita kena buat sesuatu. Okey. So Kak Azhar memang sangat tekankan pasal jadual kerja, sebab Kak Azhar buat. Kak Azhar tak sangka korang ada yang belum buat. Jadi sangat-sangat terperanjatlah Kak Azhar. Jadi sama ni mungkin Kak Azhar silap sebab Kak Azhar tak kekalkan, tak cakap benda ni ulang kali pasal jadual gerak kerja kan. Jadi Kak Azhar seorang rupanya yang buat. Jadi Kak Azhar minta sangat lepas ni kita sama-sama buat. Okey? Kita sama-sama buat. Tak faham, tolong tanya. Malu nak cerita dekat dalam grup, PM Kak Azhar. Kalau Kak Azhar sebenarnya tu tidak ni memalukan, Kak Azhar boleh share dekat dalam grup. Jawapannya pun Kak Azhar bagi dalam grup. Okay? Alright. Apa lagi? Apa lagi yang korang nak tanya? Boleh tanya? Kak Azhar, jadual kerja ni adalah untuk bulanan kan? Ini jadual kerja ni sebenarnya kalau ikut pada yang jadual belakang ni memang dia. Kalau dulu ada jadual tahunan, ada siapa yang print yang baru? Yang print yang baru pun ada jadual tahunan. Yang dalam grup. Dalam ada tahunan dengan bulanan kan? Dan Ada. dia akan ubah tau. Dia akan ubah buat yang baru. Kita orang baru lepas meeting CDM. Banyak benda yang Kak Miza Semalam Kak Miza dah ni cakap. kata memang banyak. Dia cakap nak ubah yang tahunan tu nak remove. Jadual mingguan pun dia ganti jadual mingguan BOI. Dia ganti kat situ, bukan FBO. Jadual mingguan BOI tu maksudnya kita tahulah 1 minggu pertama kita ada kelas apa. Azhar ada bagi planner kan? Kak Azhar ada masukkan planner kan? So planner tu masuk dalam jadual gerak kerja ni. Kak Azhar ada bagi planner. Betul tak? Dalam grup. Dalam grup, yang untuk bulan Disember. Yes, so masukkan dekat dalam tu, korang tinggal tambah je AUCD punya jadual dengan teppanyaki. Sebab dalam jadual kalender tu tak ada teppanyaki. So boleh masukkan teppanyaki dengan AUCD dan manager day. Jadi kita tak akan terlepas. Lepas tu masuk sekali kita punya meeting, MZ meeting. So untuk MZ meeting, MZ coaching lah. Kita buat MZ coaching lah macam malam ni kan. Okay, jadi hari Isnin malam Selasa MZ coaching, hari Jumaat malam Khamis malam Jumaat MZ coaching. Okay, lepas tu Turki nanti Kak Azhar tak ada, korang buat group. Okay, masukkan berapa bulan kat situ? Kak Azhar punya jadual dah penuh dah. Bulan 12. Semua orang kalau buat, dia akan nampak jadual dia penuh, dia akan seronok sebab jadual AUC ada, jadual MZ ada, jadual HQ ada, BOI ada. Azhar tengok jadual Kak Azhar. Macam ni. Ini kan buku planner ni. Siapa yang ni? Masukkan semua. Okey, Kak Azhar letak kat sini malam ni dengan Kak Sal. Kak Azhar tulislah Kak Salma Jamil. Okey, Kak Azhar pukul berapa yang menyebabkan penuh kotak ni sebab Kak Azhar tulis kat sini pukul berapa role play dengan Kak Sal, dengan Ika contohnya. Nanti petang pukul berapa, 6.30 jumpa lagi Kak Sal untuk redo mula tengok cara dia cakap. Nanti jadi penuh tu dalam ni. Okey, so jadual macam ni. Tulis. Siapa yang bercakap
Okay, dah start dah. Sebab Kak Zan nampak, okay, Kak Zan nampak dalam grup Kak Zan ni, inilah 10 orang ni. Inilah 10 orang yang nampaknya memang kekal dalam grup kita ni. Inilah 10 orang ni. Bila Kak Zan panggil coaching, inilah mukanya. Bila Kak Zan panggil meeting, inilah mukanya. Dan Kak Zan selalu ambil kedatangan korang. Bila korang masuk Sifu Miza punya coaching, Lila punya coaching, CBM Mia punya coaching, inilah orangnya. Inilah 10 orang ni. Kak Zan tak nampak orang lain. Okey? 9 orang lah. Sebab Tila pakai dua ni kan. Oh ya. Inilah orangnya. Tonggang terbalik, inilah orangnya. Jadi Kak Zan yakin sangat tahun 2022 nama korang ni memang dah ada dalam Kak Zan punya structure, dan nama korang ni Kak Zan dah masukkan dalam dream board Kak Zan. Amin. Nak bawa korang sama-sama. Yes, Memang go. Kak Zan dah nampak. Sebab Kak Zan dah Zan. nampak jalan dia yang korang ni boleh pergi manager tau. Kak Zah, Okey, contoh macam mana nak buat kerja gila tu? Betul. Nak buat kerja gila tapi nak buat apa dulu? Mula-mula nak buat apa? Mula-mula nak buat apa? Buat kerja gila tu. Mula-mula JP jiran-jiran. Kerja gila apa? 5 ke 10 nama tu mesti kena touch dulu. Mesti kena touch. Kak Zah pun sampai kena marah dengan orang. Kau ni siapa ni alih-alih bagi salam apa semua. Memang kena hadap. Bukan tak kena hadap pun. Sama. Situasi kita sama. Tapi Kak Zah tak ceritalah benda tu. Takkan Kak Zah nak cakap nanti kan benda tu boleh menjadi korang jadi macam alah Kak Zah pun sama. No. Kak Zah nak sesungguhnya Betul. Kak Zah nak cakap bila Kak Zah tunjuk Kak Zah ambil gambar dengan orang yang Kak Zah boleh close SYJP. Contohnya macam tadi petang Kak Zah tak sempat ambil gambar dengan dia sebab dia nak cepat. Dia kata Azah saya nak 1,300 tapi saya tak nak masuk ahli. Saya nak 1,300. Wah boleh 1,359 Kak Zah cakap. Kak Zah nak 1,359. Dia kata boleh, dia kata yang penting aku dapat barang. Dia tak nak ambil gambar apa semua. So Kak Zah takkan Kak Zah nak ambil gambar kan. Tapi patutnya ambil gambar. Bila ada dah nampak kejayaan macam tu, okey, korang mesti kena tanya, Kak Zah macam mana Kak Zah buat? Bukannya mengucapkan tahniah. Okey, ucapkan tahniah, bangga jugalah kan kena ucap tahniah. Okey, tapi tanya, contoh korang nampak Kak Sal close ubat gigi 3. Tahniah Kak Sal buat macam mana tu? Cuba cerita dengan kita orang, Kak Sal buat macam mana? Itulah grup MZ tu fungsi dia. Tahu? Yang tak best sangat tu Kak Zah tengok bila Kak Zah masukkan kejayaan-kejayaan orang, korang ni senyap aja macam tak ada perasaan. Nak tanya tapi macam mana Orang okey ke nak bagi sedikit penghargaan kepada orang, korang ucap tahniah, lepas tu tanya, benda tu akan berbalik pada korang tau. Serius Kak Zah cakap, jangan kedekut dengan ucapan tahniah. Sin dah, aku tengok sin, dua nama semua sin. Tapi ucap Kak tahniah Zah, dia tak nak. dalam hati dia cakap untung Jangan cakap Kak macam Zah. tu. Kak Zah, kan dekat sini biasa diajarkan kalau macam mana nak bawa orang tu untuk ajak bisnes kan, macam 10 GP tu. Tapi yang nak ajak orang untuk kita share pasal produk tu macam mana? Nak ajak orang untuk share. Macam mana contoh kita orang tu macam user lah, bukan eagle. Contoh dia chicken ke So kita nak share produk tu macam mana permulaannya? Permulaan dia pertama kita kena tahu apa masalah sakit dia. Apa masalah sakit dia? Kalau dia kata saya selalu migraine, okey, kita buat demo kan? Kita ada buat demo sendiri kan YouTube kan? Tak, maksudnya kalau kita senaraikan nama orang tu, contoh orang kita kan matching dulu kan. Lepas tu kita nak buka mulut nak share pasal produk tu macam mana? Oh, okey. Lepas matching tu, apa yang Tila tahu tentang matching tu? Apa yang Tila cerita dengan dia? Macam tanya khabar dulu. Sebelum akak matching tu mesti akak dah coding dia dulu. Dia ni buat apa, dia selalu guna produk apa, dia suka apa. Tila nak matching dengan dia tu untuk apa? Tila dapat tahu dia tu apa? Sakit, atau dia banyak bisnes, atau dia suka lompat-lompat bisnes, atau dia ni berniaga.
Atau dia ni selalu cerita penat lah meniaga macam ni. Ataupun dia macam mana? Atau dia otai MMM. Oh macam tu nak kena tahu dulu lah. Itu namanya kenali prospek. Itu namanya kenali prospek. Lepas kita kenali prospek kita, baru kita matching dengan dia. Baru kita tanya. Kalau dia kata duit banyak tapi aku tak boleh buat apa dengan duit aku tu. Kenapa pula aku tak boleh buat apa? Kan kau boleh berjalan-jalan, happy-happy. Mana boleh, aku tak boleh tutup kedai, aku tak ada masa. So kalau dia kata macam tu, kita nak masuk apa? Kita nak masuk apa? Share business. Ajak Share GEP business. 10 kali. Okay. Boleh? Boleh. Ada lagi nak tanya? Tanya je. Biar orang sembelit korang ni. Orang yang berjaya adalah orang yang banyak bertanya. Zah, samalah macam Ika tadi. Memanglah kita buat yang satu hari 5 orang kita share pada prospek tu kan. Buat, tapi yelah, memang betul lah yang mana ada respon tu adalah yang kalau tak ada next. Sekarang ni kerja gila yang macam mana yang betul gila yang kita nak buat. Kerja gila tu kalau sebelum ni apa yang Azhar buat, okey, Azhar memang gedah satu hari 7 rumah. Azhar memang gedah satu hari 7 rumah. Orang yang kita kenal lah. Azhar tak kira kau nak bisnes ke, kau sakit ke, whatever. Yang penting aku masuk, beri salam, aku buat demo. Cukup 10 minit, 15 minit, terima kasih, keluar terus. Ambil satu rumah lagi, ambil 2 rumah lagi, ambil 3 rumah lagi, ambil 4 rumah lagi. Gitulah. Azhar tak ada tanya persetujuan pun. Azhar, Dahsyat lah. Azhar, maksudnya macam lepas kita buat demo, dah cakap-cakap, dah terangkan dia pasal produk apa semua, cakap okey lah, minta dia dulu. Maksudnya tak adalah nak cakap dia suruh beli ke apa, tak lah ya. Sebab dalam pada kita buat demo tu, kita ada cerita pasal harga, betul tak? Okey, kita boleh close ahli terus kat situ. Nampak tak? Okey, contoh. Ni kita bawa pergi rumah dia kan. Okey, kita buat demo. Okey, ni sebenarnya fungsi dia bla 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 bla. Okey, macam gini. Nanti dia akan tanya tau, bila dia dah tengok demo korang, dia akan tanya, wow, bestnya, berapa sebotol tu? Dapat satu soalan, berapa sebotol? Harga dia 99. Masuk ahli je dia akan jadi RM94 5 sen. Nak lagi murah? RM69 30 sen. Jom, ambil kertas A4. Tak payah cerita banyak. Cerita terus keahlian, buat 2 keahlian. Okey, buat 2 keahlian, keahlian biasa, keahlian VIP terus. Okey, tapi jangan lebihkan kepada keahlian RM90. Jangan, cukup sekadar diskaun 5%, tak boleh menaja. Pergi dekat sebelah, okey, saya nak bagi voucher RM40 lagi, saya dah tolakkan lagi RM50. Cerita yang best sampai bawah saya akan bagi lagi business marketing best. Kalau awak masuk dengan saya akan bagi awak cara bisnes untuk awak jual, okey, dalam online, duduk rumah je diam-diam, okey, dengan harga 30k. Hanya bayar 1,300 je. Nak ke nak? Okay, nanti saya fikir dululah macam best ni. Kertas kita tadi tu koyakkan, bagi dekat dia. Okey, nanti suami balik cerita tau. Suami balik cerita dengan suami, ini jalan kertas kerja kita. Okey, nanti sampai jumpa lagi Ini nombor telefon saya apa semua. Okey, masuk saya punya link masukkan dalam handphone dia, pinjam handphone dia. Tu cara akulah. Pinjam handphone dia. Kak Azhar, kalau Kak Azhar punya style, jumpa orang tua, Kak Azhar terus tulis Azhar Aloe Vera. Orang Wahan ni 90% dah ada tulis Azhar Aloe Vera lah. Kau nak, kau tak nak, kau punya pasal. Okay, Azhar Aloe Vera. Makcik kalau sakit, tekan Azhar Aloe Vera. Sebab nama Kak Azhar A. Itu yang dapat selalu banyak miss call tu, orang tua. Makcik tak ada, makcik sihat. Makcik nak aloe vera, sekejap lagi sampai. Kak Azhar tak ada. Makcik nak apa, makcik? No. Makcik telefon. Sekejap lagi Azhar sampai Blok berapa? Blok. Gitu. Okey, orang tua tak orang tua, Kak Azhar terus bagi A4 paper, tunjukkan terus line, harga biasa, harga VIP. Cukup setengah jam. Makcik ada tanya apa-apa tak? Makcik ada tanya, pegang dia. Makcik ada tanya apa-apa? Makcik nak tahu apa-apa lagi tak?
Makcik nanti Kang sakit perut, tak berak nanti cari saya. Okey? Saya balik dulu. Saya ada rumah lain nak pergi ni. Konon-kononnya padahal tak ada rumah pun. Saya nak pergi lagi ni, saya nak tolong orang berapa entah dia telefon saya tak tahu kenapa dia nak apa. Penting tu, dia nak masuk VIP saya rasa. Gitu. Dahsyat lah kita punya Sifu ni. Sebab tu Azhar boleh buat 7 rumah. Satu hari. Kerja gila Kak Zah buat seminggu. Kak Zah balik rumah kejap, makan sembayang, keluar lagi. Bermula pukul 9 pagi. Boleh buat? Boleh. Boleh buat Kak Zah, manager boleh 2 bulan. insya-Allah. Boleh buat manager 2 bulan. Yang kau punya prospek sangat besar dekat kedai. Okey. Ayam kena letak botol kuning kat kaunter. Letak botol kuning. Sabar. Big bundle tu dah 2 carton dah beli dengan akak. Hanya letak botol kuning tu dekat meja dia saja. Big bundle tu 2 barang je akak suruh letak. Ubat gigi dengan AVG. Dia kata Azhar yang lain-lain tak payah tahu. Tak penting untuk kau. Kau kena tahu orang gosok gigi hari-hari, orang mesti kena buang bau mulut yang busuk sebab dia cakap dengan kau, Kak ni harga berapa baju? Minta maaf, busuk mulut kena pakai ubat gigi saya. Itu je yang kau. Jadi dia Tak jadi beli baju. sampai 20 biji. Serius. Aku cakap dengan dia, Kak, baju kau ni bandel, dah lah busuk. Lepas tu kau cakap dengan orang tu, baju akak busuk ke bau mulut awak busuk ni? Awak kena pakai ubat gigi ni akak rasa. Habis close, dia guna ayat tu je. Akak siap ajar lagi macam mana cara nak cakap. Lepas tu untuk AVG akak cakap dengan dia, sembelit tak berak? Kalau sembelit cari akak terus keluarkan nombor telefon akak, tulis Mia untuk sembelit. 2 carton, close. 2 minggu. Baik korang pun boleh. Sebab korang lagi bijak daripada dia. Rasa cakap produk lain tak payah. Sebab produk lain tu nanti masuk kelas nanti kau pandai. Aku ajar 2 je. Kata macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak ada minyak ikan. Masa tu kan. Jadi aku cari benda yang laju je lah. Macam tu. Kita cari benda yang memang orang akan pakai hari-hari. Orang akan pakai ubat gigi hari-hari. Kita tahu ubat gigi. Orang memang takut kena potong ni kan. Kena potong usus. Beritahu je. Tak berak kan. Buah pinggang apa je sakit dalam badan memang semuanya daripada usus. Jadi kau kena cakap. Darah tinggi kan? Kau ada darah tinggi kan? Sebab dia dapat Cina kan. Cina kan? Boleh? Kerja gila. Okay, jumpa orang. Flyer sample. Jumpa orang. Kak Azhar pergi mana-mana. Macam tadi Kak Azhar pergi Pasir Gudang. Sekejap Kak Azhar berhenti makan. Habis orang tu. Flyer sample. Apa ni dek? Pakai ni makcik. Ini satu ni tahan 5 hari. Makcik kena pakai ni. Tengok makcik punya gigi. Saya dah cakap makcik kena buang ni. Kuning-kuning ni makcik kena buang. Oh, ya ke? Baik makcik pakai. Dia tu. Saya beli yang tiup je lah. Dia tiup tak yang punya. Nanti makcik tak payah cari saya lagi lah. Makcik telefon je saya kalau nak. Yelah. Macam tu. Kita kena pandai bermain dengan jangan terlalu skema, mesti kena follow. Kalau buat GEP pula, jangan terlalu skema, perkenalkan diri, tak payah. Okey, tak payah skema sangat. Nak masuk dulu 3 konsep, tak payah. Tengok orang tu. Kalau dia sakit, dia akan tuju terus kepada kita punya produk. Kan? Produk nombor keberapa sebenarnya kalau dalam GEP? Nombor ketiga kan? Okey. Bila dia start tanya harga, kita nak masuk mana? Keahlian. Masuk yang keempat. Bila dia cakap, kalau dah minum ni nanti kalau saya sihat, bagus juga ni. Bagus. Nak masuk mana? Produk. Nanti kalau dah sihat, minum ini, nak masuk mana pula? GP lah. Pelan-pelan masyarakat. Kita cerita pasal GEP lah ni. GEP kan ada 5 langkah. 5 langkah dah aku cerita. GEP kan ada 5 type.
GEP kan ada 5 type. Okey, sekarang Kak Azhar tanya, kalau orang tu dia cakap saya sakit ni sakit tu, okey kita datang jumpa dia, kita buat demo. Bila kita buat demo, dia nampak, bagusnya boleh hilang lah betadine ni. Terus masuk kepada Produk. tanya harga. Kan? Ya. Demo tu produk lah. Dia tanya harga. Kalau dia tanya harga, kita masuk kat mana tu? Keahlian. Keahlian. So yang keempat dah. Kita dah masuk yang keempat dah. Okey, kalau dia dah makan-makan, dia kata, bila kita cakap, okey ni kalau masuk ni, ni bagus ni kalau saya cerita dengan orang. Nak masuk mana? Sekejap share, suruh masuk. Macam tu. Share buat bisnes. Yelah, nak share buat bisnes tu nak masuk mana? Insentif. Plan marketing. Ha? Plan marketing. Masuk 3 konsep. Oh, Tu. Setuju. Plan Nak pemasaran. bisnes? Betul ke nak bisnes? Nak share dengan orang? Ya Allah, bestnya. Tahu tak satu botol ni untung berapa? Tahu tak satu botol ni untung berapa? Untung RM30 tau. Macam mana cara dia tu? Macam gini. Terus, Pak. Keuntungan terus. Keuntungan. Kalau jumpa ahli biasa, jumpa ahli VIP macam dia, keuntungan bila dia dapat jual runcit. Terus keluarkan 3 benda tu. 3 konsep. Orang suri rumah tangga tak payah cerita poin-poin. Orang rumah tangga tak tahu. Kawan sekerja Wan, dia tak pernah menjaga MLM, tak payah cerita poin-poin, pairing-pairing tak payah. Cerita, kau kalau cerita dengan kawan-kawan kau, satu botol ni kau untung RM30. Kau nak? Kau nak aku hantar kau 6 botol. Kau cerita dulu 6 botol tu. Tak apa lah. Kau tak payah bayar dulu. Kau 6 botol dulu. Kau 6 botol dulu. Tak laku pulang balik kat aku. Gitu. Korang ada stok sikit kan? ada. Kawan-kawan gitu. Boleh? Itu salah Boleh. satu cara kerja gila. Boleh. Lepas tu yang kedua, bila dengar contoh macam Yam ni, dia buat macam Kak Yam ni dia buat apa? Dia buat buka booth kan? Okey, sekarang dia dah tak buka. Tapi kota tu ada nama dia. Kenapa korang tak grab? Nama dia kita boleh guna Cakaplah dengan Kak Yam. Boleh Kak Kak, Yam, boleh. tak? Boleh. Boleh, nampak? Kita buka booth ni bukannya kita nak duduk situ, bukan. Kita nak ada barang kita kat situ untuk kita bersinggah. Kerja kita bukan tunggu orang datang. Buka booth bukan tunggu orang datang. Kita yang kena pergi. Jumpa orang. Approach. Yes. Faham? So, dah dapat permission dengan Kak Yam, ambil grab peluang tu. Terus buat. Korang beritahu kalau korang ada kat situ, Kak Azhar datang. Kak Azhar, kejap, cop. Buat apa sih Kak Azhar, saya tak faham lah. Biasalah. Otak ni slow sikit. Buka booth lah dekat kedai Kak Yam Ha? Buka booth Bukan lah. Wan. Stop Bukan, recording. Kat Wan tu. mereka tu.